Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Suka Hati Aku. Nama saya In dan saya host anda untuk dalam cerita seram dari internet. Can you see me? Hello? Can you find me? Can you find me? I'm here. Behind you, look. Behind you. I'm behind you. I am right behind you. Don't be Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada yang dah subscribe Yang dah subscribe channel ni, terima kasih banyak-banyak. Jadi yang lain mana belum subscribe, silalah subscribe. Dan tekan butang yang ada di situ untuk notification. Saya baru mula buat cerita seram dari internet ni sebetulnya dengan kawan saya Aim. Jadi kali ni saya buat solo lah pasal maklum lah dia tengah busy dengan urusan lain kan. Whatever lah kan. Nak buat macam mana kan? Kan? Okay, tanpa membuang masa, let's start the show. Okay? Okay. Cerita pertama yang akan saya ceritakan datangnya daripada pengalaman yang dialami oleh saudara Ilyas Rashid. Dan tajuknya ialah Suara Apakah Itu? Ceritanya bermula begini. Dalam rumah saya pada masa itu yang tinggal adalah saya, ibu dan juga arwah bapa saya. Ibu saya ni banyak mengambil tempahan untuk menjahit baju dan langsir. Jadi pada malam kejadian, ibu saya sedang menjahit baju yang telah ditempah untuk disiapkan dan dihantar pada masa yang ditetapkan. Ketika ibu sedang menjahit baju tersebut, ibu saya nampak arwah bapa saya sedang berdiri di hadapan ruang nak ke dapur. Sambil berdiri dan tersenyum melihat ibu saya, jadi ibu saya tegur bapa saya. Kenapa diri kat situ? Duduklah sini teman saya. Tetapi bapa saya hanya diam dan tiada balasan yang diberikan. Selepas itu, ibu saya cakap dekat bapa saya, nak ambil barang kejap lah dekat dalam bilik. Tunggu kejap Ibu saya pun bangun dan pergi ke bilik untuk mengambil barangnya. Apabila ibu saya buka je pintu bilik, ibu nampak bapa tengah tidur kat dalam bilik. Habis siapa yang kat luar tu Ibu saya terkejut dan tergamam. Terus ibu saya toleh ke ruang depan untuk lihat siapa yang ibu saya nampak. Ternyata sosok yang menyerupai bapa saya hilang dalam sekelip mata. Persoalannya, siapa atau apakah yang berdiri di ruang nak ke dapur tu? Adakah jin yang merupai bapa dia? So, korang fikir apa tu? Pada masa dan hari yang sama, saya tidur di ruang tamu. Saya tersadar kerana nak membuang air kecil. Ketika nak ke dapur, saya nampak ibu saya dan saya tegur, "Ibu tak tidur lagi ke?" Dan ibu menjawab, "Taklah, tengah nak habiskan jahit baju ni. Tinggal sikit je lagi. Sekejap lagi ibu tidur lah." Jadi saya pun pergilah ke dapur. Ketika itu tingkap dapur rumah saya tak ditutup rapat, dibiarkan renggang sedikit untuk angin masuk. So dia tak tutup rapat macam kira ada space lagi tu kan. Ada space kan sikit, jadi angin masuk kan. Kalau tutup semua panas lah kan, sak nafas.
Saya pun berjalan dan terpandang ruang tingkap yang renggang dan ternampak muka Fatima Rockers di situ. Saya terkejut dan beristighfar. Ibu saya pun terkejut dan menoleh untuk melihat saya yang dalam keadaan ketakutan. Tiba-tiba, tingkap dapur bergegar seperti ada sesuatu yang nak masuk ke dalam rumah. Saya rasa takut dan terus pergi ke arah ibu. Ibu berkata bahawa dia merasa seperti ada sesuatu yang tak kena dari tadi. Ibu saya pun membuka surah-surah ayat suci Al-Quran melalui telefon dan letak di dapur. Dan ibu saya pun habiskan jahitan bajunya. Saya pun cakap dekat ibu saya, okey dah lah, macam dah okey je, macam dah reda kan. Tengok tak ada apa-apa pun. Syubi dah okey lah ni. Dia tak kacau kita lagi lah. Confirm dia ni. Dan saya pun menyuruh ibu mematikan bacaan surah tersebut dan terus masuk ke bilik untuk tidur. Yelah, daripada tadi dia jahit baju kan. So dia suruh mak dia masuk bilik tidur. Rehat lah, rehat. Selepas ibu saya masuk ke dalam bilik, saya pun nak pergi tutup lampu. Bila saya sampai ke suis lampu, ketika saja saya nak tekan suis lampu tu, tiba-tiba ada bunyi suara garau yang menakutkan. Jadi bila dia nak tekan suis lampu tu, tengah nak tekan tu, tiba-tiba ada bunyi, "Woi!" Lepas saya dengar bunyi itu, saya terus tutup lampu dengan tak ada hege-hege. Saya terus baring tutup diri saya dengan selimut dan paksa diri saya tidur. Jadi bukan sekali saya dengar suara itu, sampai sekarang masih tertanya-tanya suara apakah itu. Lain kali saya akan share lagi cerita saya. Ya, so dia akan share lagi cerita-cerita dia, okay? So, bagi saya cerita ni memang seram. Tapi memang ada orang, dia orang ada habit tau. Bila bangun tak boleh tahan nak terkencing ke atau apa kan, bangun bila nak pergi toilet tu, mesti stop kat tingkap, mesti tengok luar. Entah macam saya kalau nak pergi toilet pun, sebelum masuk toilet memang standard, saya akan diri kat tingkap, saya tengok luar, tengok bawah, tengok langit. Lepas tu baru saya masuk toilet. Tak lah kalau korang pun ada habit macam gitu lah. Okey, cerita seterusnya, cerita dan pengalaman ini daripada saudari Zurin yang bertajuk Jubah Putih Ketika Buat Kuih. Interesting. Okey. Kejadian ini berlaku sehari sebelum puasa. Saya buat bisnes kecil-kecilan, jual kuih raya dan sedang membuat tester kuih raya. Selalunya time-time puasa banyak juga orang yang dah biasa order daripada saya. Memang selalunya diorang order awal-awal Ramadan. Takut kalau dah hujung-hujung, time nak raya, tak cukup masa nak siap kan. Kejadian yang saya nak kongsikan ini berlaku di rumah baru yang kami pindah. Saya tengah sibuk-sibuk nak buat tester kuih, tapi mak saya pula mengajak kami semua balik kampung. Tapi saya tak nak ikut. Jadi tinggallah saya seorang kat rumah baru tu. Mak saya pun cakap, "Kalau tak nak, mak balik kampung, bawa adik kau. Nak tengok nenek kau tu. Bukannya lama sangat, petang nanti balik. Depan maghrib ke." Macam gitulah.
Bukannya selalu kita balik kampung pun kau ni. Alah, tanah lah mak. Mak nak pergi, mak pergilah. Orang ada banyak kerja nak buat ni. So, apabila mak saya dah gerak balik kampung, saya buat hal saya sendiri. Buat kuih sambil dengar lagu Datuk Siti Nurhaliza. Dan memang habit saya kalau buat kuih mesti nak kena dengar lagu Datuk Siti. Jadi petang tu, bila tengah buat kuih, tak ada gangguan apa-apa, semuanya okey. Tiba-tiba saya teringat pakcik saya ada kata yang rumah baru saya ni ada keras sikit. Kerana rumah yang saya duduk ni dah lama terbiar. Jadi lepas saya teringat kata-kata pakcik saya tu, saya pun tak ambil peduli dan teruskan buat kuih. Saya turunkan barang-barang buat kuih, termasuklah oven, dan duduk di lantai. Ketika saya buat kuih, saya terperasan di hujung ekor mata saya ternampak ada bayang-bayang seperti kanak-kanak sedang bermain kejar-kejar. Tengah buat kuih, so hujung mata kita kan boleh nampak kan dari sini kan. Dia nampak macam ada shadow budak-budak tengah main kejar-kejar kan. So dia tak pedulikan lah. Saya terus buat kuih. Dalam hati saya berkata, asalkan kau tak tunjuk muka kau, sudahlah. Tapi betul lah kan, kalau dia dah tunjuk muka, tak mahu ni pensan. Okey, saya pun menoleh. Dia toleh tapi bayang-bayang tu tak ada. Tadi bila tengah buat kuih kan, dia rasa macam ada kan. Dia pusing je, tak ada. Selepas itu, saya sambung buat kuih. So dia sambung buat kuih lagi kan. Bikin. Sekali dia nampak lagi bayang-bayang tu. Nampak lagi. Sak main kejar-kejar. Tetap saya tak hiraukan. Kali yang ketiga, ketika saya nak masukkan kuih dalam oven, saya ternampak di bahagian kiri saya ada sosok besar berjubah putih. Dia tengah nak masukkan kuih tu dalam oven. Sekali sebelah kiri dia nampak jubah putih. Kira kat sebelah dia. Tu pun berani Saya nampak dengan jelas bahagian lutut ke bawah pasal saya tak berani nak mendongak tengok ke atas. Tapi berani. Dia masih duduk kat situ, tak lari tu. Jadi masa itu saya dah mula rasa takut sangat. Dia dah start rasa takut sangat dan terus mengucap dan menelpon adik saya. Saya tanya, kat mana ni? Dan adik saya hanya menjawab, dah on the way balik lah. Kenapa? Kau takut? Terus saya matikan telefon dan tunggu keluarga saya pulang ke rumah. Bila keluarga saya dah sampai, saya pun menceritakan hal yang berlaku kepada mak saya. Mak saya terkejut. Tapi dalam masa yang sama, mak saya marahkan saya kerana tak nak ikut balik ke kampung. Serta mak saya menegur, mungkin benda tu nak kacau sebab Rin buat kuih dari petang hingga maghrib sambil buka lagu. Takut tu benda marah kot. Yelah, apa maghrib-maghrib buka lagu. Hai. Okay, so cerita ni quite interesting. Pasal dia dah nampak kan, ada shadow tu kat tepi kan, macam budak-budak tengah main kejar-kejar kan. Dia tak hiraukan.
Dah masukkan kuih dalam oven. Benda tu kat sebelah. Sungguh berani dia. Tak lari pun. Ingatan buat semua, jangan main-main bila time maghrib. Ingat tu. Okey, selepas ni saya ada lagi 2 cerita nak ceritakan. So sebelum saya nak ceritakan cerita yang nombor 3 tu, kita akan berehat buat seketika. Jadi dengarkan lagu Impianku daripada Ilyas Rashid ya. We'll be back. Impian untuk mencintai dan menyayangimu. Kau adalah kekasih hatiku yang memenuhi keindahan pelangi. Kau jiwaku, kau nyawaku dan segala bagiku. Kau insan pertama di dalam hatiku. Kaulah impianku. Ku berdoa agar kau bahagia menuju ke syurga bersamamu yang ku cinta. Oh kasihku, hingga ujung nyawa. Kau adalah cahaya yang menyinari hidupku. Semoga kita bersama di hari yang ku nanti. Oh sayangku, kaulah impianku. Kau bahagia menuju ke syurga bersamamu yang ku cinta. Oh kasihku, hingga ujung nyawa. Kau adalah cahaya yang menyinari hidupku. Semoga kita bersama di hari yang ku nantikan. Oh sayangku, kaulah impianku. Semoga kita bersama di hari yang ku nantikan. Kaulah impianku. Selamat kembali ke rancangan cerita seram dari internet. Ya, itu tadi lagu Impianku daripada Ilyas Rashid. Baiklah, kita akan cerita. Saya ada lagi 2 cerita untuk nak diceritakan ni. Baiklah, cerita yang seterusnya.
daripada saudara Zamsado yang bertajuk Papa Itu Siapa? Para pendengar cerita seram dari internet, cerita seterusnya yang akan saya ceritakan ianya ringkas dan padat. Ceritanya bermula begini. Salam Yin. Cerita yang saya nak ceritakan ini terjadi pada anak lelaki saya yang waktu itu berusia 3 tahun. Jam menunjukkan 3 pagi. Dia tersadar dari tidur dan kejutkan saya kerana ex-wife saya kerja shift malam. Dia nak saya buatkan dia Milo. Papa, nak Milo? Haus pasal anak saya ni tak minum susu. So nak dijadikan cerita, saya pun terus bangun ke dapur dan buatkan Milo untuk dia. Bila dah siap Milo tu, saya pun terus ke bilik dan beri pada anak saya. Nah, ambil ni Milo, minum. Thank you Bapa. Kalau dalam bilik saya, katil saya dekat dengan tembok bersebelahan dengan tingkap. Selepas dah beri Milo pada anak saya, dia terus baring sambil minum. Jadi dah halfway minum Milo tu, anak saya bangun terus duduk dan bertanya pada saya, Papa, sebelah tu siapa? Saya apa lagi? Dengan pantas, saya peluk anak saya, suruh dia baring dan paksa dia tidur. Pada masa yang sama, saya tepuk anak saya untuk dia tidur kan. Shh, tidur. Dah tidur. Dengan tepuk dia tidur tu, dalam kepala otak saya pun terngiang-ngiang kan. Jangan pula ada yang tepuk aku tidur ni. Aduh. Keesokan harinya, saya ceritakan pada ex-wife saya yang baru je pulang daripada kerja. Dia pun ada cakap, dalam bilik tu dah beberapa kali dia ternampak dekat tingkap seperti ada sosok tubuh yang berdiri di situ. Jadi itu saja kisah dan pengalaman saya. Terima kasih Zamsado. Kadang-kadang mata budak-budak ni nampak macam-macam tau. Kalau pendengar-pendengar semua ada anak-anak korang kan, kalau dorang ada nampak benda-benda yang macam nakutkan kan, janganlah ingat anak korang tu tipu ke apa. Pasal apa? Kesian. Dia dah nampak benda tu, korang ingatkan dia tipu. Aduh, inilah jadi masalah kan zaman sekarang ni. Okey, itu dia cerita Zamsado Mantap. Cerita yang saya akan ceritakan ini cerita yang terakhir. By the way, lupa saya nak bagi tahu pada pendengar-pendengar cerita seram dari internet, saya akan cuba upload cerita seram. Cerita seram ni dalam seminggu 2 kali lah, InsyaAllah. Satu episod saya akan bikin 4 cerita. Jika korang-korang semua ada cerita yang best-best, boleh DM cerita korang dekat Instagram @ceritaseram. Ada link dekat bawah, nanti saya letak tu. Korang boleh just tekan link tu, submit story, nanti saya akan bacalah. Okay? Okay guys, jom kita teruskan cerita yang terakhir. Cerita ini dikirim oleh saudara Dan. Wow, Dan. Cerita yang saya nak ceritakan ni bermulanya begini. Cerita yang saya nak ceritakan berlaku pada malam Jumaat. Ini pengalaman masa saya bekerja sebagai pemandu Uber. Oh, Uber driver. Okay.
Saya tengah turunkan pelanggan yang terakhir di daerah Pioneer, berdekatan dengan plaza. Selepas saya turunkan pelanggan itu, saya terus dapat notification untuk pick up pelanggan yang seterusnya. Dekat apps tu menunjukkan bahawa saya harus ambil pelanggan seterusnya di Sungai Kedung yang berdekatan dengan Jalan Bahar. Bila saya tengok jam pada masa itu, tepat jam 12 malam. Jadi saya tak fikir apa-apa lah. Saya terus ke destinasi tersebut. Saya ambil last pick up ni pasal pelanggan ni bayar cash. Jadi saya fikir bolehlah isi minyak ke apa ke kan. Apabila sampai ke destinasi, saya nampak pelanggan sudah pun tunggu dekat pick up point. Saya berhenti di depan dia. Dia pun buka pintu dan terus masuk ke dalam kereta. Jadi saya tanya, betul ke tempat yang saya nak turunkan awak tu dekat Bukit Batok? Pelanggan tu cuma mengangguk tanpa menjawab soalan tadi. Jadi saya pun tak fikir apa-apa dan teruskan perjalanan tu. So dia dah bawa Bila tiba di expressway, saya dapat panggilan dari seseorang. So punya handphone kan, Saya pun angkat pakai earpiece Terus tiba-tiba ada orang tu jawab, "Bro, why you leave without me, man?" So orang tu cakap lah, "Bang, kenapa abang tinggalkan saya?" Jadi saya terkejut. Saya cakap dengan dia, "Awak tunggu sekejap You wait for a while." Saya pun toleh ke belakang. Saya nampak di tempat duduk penumpang tiada penumpang tadi. Yang ada hanyalah batu nisan. Tahu? Batu nisan. Saya terus cakap dengan customer. Saya cakap dengan customer tadi yang dalam telefon tu, "Awak cancel ride ni. Dan jangan risau tentang pembayaran. Saya akan berurusan dengan orang Uber untuk dapatkan awak ride yang baru." Selepas selesai berbual dengan customer tadi, saya telefon mentor saya yang juga merupakan kawan saya. Saya cakap dengan dia, "Apa ni? Bang, boleh jumpa tak bang? Saya tengah ada masalah ni." So dia cakap, "Okey Dan, awak jumpa saya di sekian-sekian tempat ni, gini-gini, gebak gebuk, depan belakang kiri kanan. Saya tunggu awak." Sesampainya saya di tempat yang dijanjikan, mentor saya tu bertanya pada saya, "Kau dah basuh muka? Dah basuh tangan? Kaki dah basuh?" Saya jawab, "Belum bang." Jadi mentor saya menghulurkan sebotol air untuk saya basuh muka, tangan dan kaki. Selepas tu, dia membantu saya untuk membuang batu nisan tersebut di tempat yang sepatutnya. Selepas selesai semua, mentor saya sarankan saya untuk terus balik ke rumah dan jangan ke mana-mana lagi. Sekian, terima kasih. Oh, gila lah. Tengah bawa awak. Yelah, kita pun tak fikir apa kan. Drive, pick up pelanggan. Sekali bila dah setengah jalan, bayangkan kita dah pick up customer. Tengah jalan-jalan, sekali ada call. Orang tu tiba-tiba marah. "Bro, why you leave me?" Kau tak gila? Habis yang kat belakang tu siapa? Jadi untuk pemandu yang bekerja Grab, Gojek maupun taxi driver ke apa kan, memanglah kita nak kejar duit harian, saya tahu. Tapi janganlah sampai benda tu boleh membahayakan diri. Kita hendaklah sentiasa berwaspada. Okey? Pendengar-pendengar cerita seram, cerita-cerita yang saya ceritakan ni anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Hanya pengirim dan Allah Subhanahu Wa Taala saja
yang tahu kebenaran cerita tersebut. Saya hanya penyampai cerita untuk menghiburkan anda. Sekian, itulah 4 cerita yang sudah saya sampaikan kepada anda untuk episod ni. Sehingga jumpa lagi di episod akan datang. Mohon maaf sekiranya ada salah silap ataupun kekurangan yang ada dalam video ni. Saya akan cuba buat yang terbaik, InsyaAllah. So guys, see you guys dekat next episode. Maaf kalau ada kurang ke apa kan, but I try my best. So actually ada nampak macam tak apa kan, tapi actually ada macam gabra sikit, nervous sikit lah. But okay lah, I can try to do better lah after this. Okay, jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.